Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan kita hidayah dan nikmat-nikmat yang lain, dapat kita menunaikan kewajiban solat dan duduk dalam majlis ilmu ini. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pengajian tafsir Al-Quran, masih lagi dalam suratul Fatihah. Rasanya baru sekali lah. Sekali. Kebetulan ada dua tempat juga baru memulakan pengajian tafsir surah Al-Fatihah. Jadi dalam kuliah yang lepas, saya ingat saya tak boleh datang sebab masa tu positif COVID pun, yang dah jadi alumni. Jadi malam ni kita sambung pengajian tafsir suratul Fatihah. Dalam kuliah yang lalu, iaitu 2 atau 3 bulan yang lalu, kita dah melihat tentang kedudukan surah Fatihah sebagai surah yang pertama turun lengkap. Kemudian surah ini ada banyak nama, 12 ataupun 14 nama yang telah kita bincangkan maksud dan kaitannya. Malam ni mari kita masuk satu persatu ayatnya. Kita bermula dengan ayat yang pertama dalam suratul Fatihah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini adalah ayat yang pertama dalam suratul Fatihah pada pendapat segolongan ulama. Saya rasa itu kita dah bincang. Salah satu nama suratul Fatihah itu adalah As-Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang. Jadi berdasarkan kepada hadis itu, dan juga disebut dalam Al-Quran juga, walaqad atainaka sab'an minal mathani, dan kami telah berikan kepadamu 7 yang diulang-ulang, iaitu ayat-ayat dalam suratul Fatihah. Jadi pasti bahawa surah Fatihah itu 7 ayat. Cuma 7 tu mula kat mana? Pendapat yang pertama kata bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila Bismillah ayat pertama, Alhamdulillah ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim ayat ketiga, Malik Yaumiddin yang keempat, ayat yang kelima, Iyyaka na'bud ayat yang keenam, Ihdinas Sirat, dan yang ketujuh adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladdallin. Tapi ada pandangan lain yang menyatakan bahawa Bismillah bukan ayat yang pertama, kerana Bismillah itu ditulis pada pangkal setiap surah. Jadi dia bukan sebahagian daripada surah Fatihah, bukan juga sebahagian daripada surah-surah yang lain.
Walaupun pendapat yang kedua ini menyatakan bahawa Bismillah bukan sebahagian daripada Fatihah dan bukan sebahagian daripada surah-surah yang lain, tetapi dalam surah An-Naml ayat yang ke-30 Allah Ta'ala menyebut tentang kisah Nabi Sulaiman menghantar surat kepada Ratu Sabah. Bila Ratu Sabah menerima surat itu yang dicampakkan oleh burung hudhud, dia membacanya dan Allah Ta'ala rakamkan kejadian itu. Dia membacanya lalu dia berkata, innahu min Sulaiman, sesungguhnya ia, yakni surat ini daripada Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin, bahawa janganlah engkau meninggi ke atasku dan hendaklah engkau menyerah diri kepadaku, datang menyerah diri kepadaku. Jadi surat itu dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya Bismillahirrahmanirrahim itu dah ada pada zaman Nabi Sulaiman. Dan bila Allah Ta'ala rakamkan kata-kata Ratu Sabah itu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya ia dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka Bismillahirrahmanirrahim itu jadi sebahagian daripada ayat Al-Quran. Dia bukan luar Quran, dia dalam Quran. Sekurang-kurangnya kerana surah An-Naml meletakkan Bismillah dalam ayat yang ke-30. Tapi kalau ikut pendapat yang pertama tadi, Bismillah adalah ayat pertama dalam surah Fatihah, tetapi bukan ayat pertama dalam surah-surah yang lain. Dia hanya pangkal ataupun ditulis, Rasulullah suruh sahabat tulis Bismillah pada pangkal setiap surah kecuali surah Bara'ah, iaitu surah Taubah. Surah Taubah tak ada Bismillah. Begitulah arahan Rasulullah. Para sahabat pun tak tulis Bismillah di awal surah Taubah. Dan kita juga tidak disunatkan membaca Bismillah bila baca surah Taubah. Baca pada awal tak payah Bismillah, A'udzubillah, terus Bara'atun minallahi wa rasulih. Ayat tengah-tengah macam mana? Ayat tengah-tengah setengah ulama kata pun tak payah Bismillah, tapi ada ulama kata boleh Bismillah. Mudahnya surah Taubah tak payah Bismillah dah. Kerana yang lebih disunatkan kita membaca sebelum baca Quran adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang lebih kuat. Bismillah tu dia jatuh yang kedua dari segi keutamaan bagi surah selain surah Taubah. Kalau kita sempat baca dua-dua surah lain, A'udzubillah kemudian Bismillah, bagus. Tetapi kalau kita nak baca salah satu sahaja, maka baca A'udzubillah minasyaitonirrajim, kerana Allah Ta'ala mengarahkan dalam ayat yang lain, wa idza qara'tal Qur'an fasta'in billah, bila kamu membaca Quran maka mintalah lindung kepada Allah. Baik. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Artinya aku mulailah pekerjaanku ini. Kerjaan yang mana? Kerjaan nak baca Quran tu lah. Ataupun apa-apa saja pekerjaan, kerana kita disunatkan membaca Bismillah pada setiap perkara yang baik, yang harus, dasarkan kepada hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kullu amrin dibalid la yubda bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara pekerjaan yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka ia terhalang, yakni terhalang daripada keberkatan. Jadi nak buat benda yang harus, yang baik, yang penting, mulakan dengan Bismillah. Pendek je lah. Dalam riwayat ni sebenarnya Bismillah saya telah ajak tadi. La yubda'u bi Bismillah fahuwa aqta. Bismillah, atau nak panjang sikit, Bismillahirrahmanirrahim. Dapat pahala sunnah kerana Rasulullah suruh segala perkara yang baik mula dengan Bismillah. Dapat pahala baca Al-Quran kalau kita niatkan Bismillah itu adalah sebahagian daripada baca Al-Quran, tapi dengan bertajwid lah. Jadi itu kelebihan Bismillah. Dengan sendirinya kita nak buat benda yang tak baik, jadi kekok sikit. Takkan nak Bismillah juga.
Dengan sendirinya perbuatan yang tidak baik, yang buruk itu akan lebih mudah dielakkan, insya-Allah. Baik, jadi aku mulakan dengan nama Allah. Dengan nama Allah, takdirnya ataupun andaiannya di depannya adalah niatnya, iaitu kalau nak baca Quran, aku baca Quran dengan nama Allah. Kalau makan, aku makan dengan nama Allah. Dan itu sebenarnya sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan manusia sebelum zaman Islam lagi. Kadang-kadang kalau dapat arahan daripada raja, contohnya orang yang menyampaikan titah itu akan menyebut di atas nama raja, dengan nama duli apa, Jadi maka bismillah dengan nama Allah itu jauh lebih besar lagi, ya. Jadi dalam konteks surah Fatihah, maka dia jadi aku mulai pekerjaan menyiarkan wahyu Allah ini kepada manusia di atas nama Allah itu sendiri yang telah memerintahkan aku menyampaikan. Baik. Jadi kita sebut zaman Nabi Sulaiman dah hari Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Arab Jahiliyah, orang Quraisy, mereka tak sebut Bismillahirrahmanirrahim, mereka sebut Bismikallahumma. Rasulullah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sirah baginda ada satu peristiwa, baginda pergi ke Taif, kemudian baginda berdakwah, kan dilempar batu, lalu baginda bersama Zaid masuk dalam kebun kurma. Lalu tuan kebun kurma tu rasa kesian, siapa datang dalam keadaan berdarah. Lalu dia kata kepada hadam dia, pergi tengok orang tu, bagi minum air. Lalu khadam dia yang bernama Adas bawa air dan bagi buah anggur kepada Rasulullah SAW. Bila Rasulullah diberi air itu, Rasulullah nak minum dan makan anggur itu, Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim. Adas ni heran, dia kata, tuan dari mana? Saya tak pernah dengar orang sebut macam ni. Maknanya Bismillahirrahmanirrahim tu yang ada sejak zaman Nabi Sulaiman dah hilang daripada amalan manusia, kecuali Nabi lah, sebab Nabi diajar oleh Allah Ta'ala. Bila Nabi baca, dia heran, saya tak pernah orang sebut macam ni, tuan dari mana? Lalu Rasulullah tanya, kamu dari mana? Saya dari Ninawa. Kata ada, saya dari Ninawa. Lalu Rasulullah kata, oh itu tempat Yunus bin Matta. Yunus bin Matta, Nabi Yunus lah. Jadi ada heran, macam mana tuan tahu pasal Yunus bin Matta? Lalu Rasulullah kata, aku adalah Nabi Allah dan Yunus juga Nabi Allah. Lalu Adas memeluk Islam. Tapi tuan kebun tu, tuan Adas tak masuk Islam. Adas masuk Islam. Jadi kita nak cerita Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim dan didengar oleh Adas. Jadi baguslah kalau kita baca Bismillah makan ke buat kerja apa tu, sampai orang dengar pun tak kisah. Maknanya Rasulullah baca dengan kuat, bukan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Macam jugalah kita nanti baca Alhamdulillah bila bersin kan, kena bagi orang dengar lah. Sebab apa? Kalau orang tak dengar, nanti orang tak doa lah. Sebab sunnahnya mendoakan orang yang bersin dan membaca Alhamdulillah. Bersin dah kuat, orang dengar. Alhamdulillah orang tak dengar, jadi eloknya dengar lah. Baik. Bismillah dengan nama Allah. Kemudian ada nama Allah. Allah adalah zat yang maha tinggi, maha mulia dan maha kuasa, pencipta seluruh alam, langit dan bumi, matahari, bulan dan seluruh yang ada. Dia adalah yang wajibul wujud, dia sudah pasti ada, yang mustahil tidak ada. Ini nama zat, nama Tuhan Allah, ya. Namun di sana ada perbincangan, Allah ni dari mana? Ada ulama kata Allah ni memang nama Allah, nama Tuhan. Orang Yahudi sebut
Eli. Mereka juga kadang sebut Elohim. Elohim itu macam Allahumma lah. Ini sebab bahasa Arab dengan bahasa Hebrew dekat. Tapi ada pendapat yang kata Allah itu asalnya ilah. Kan kita sebut ilahi, la ilaha. Dalam syahadah kita la ilaha, tidak ada Tuhan. Ilah tu Tuhan. Ilah bila ditambah alif lam kat depan jadi al-ilah. Sebagaimana kitab tambah depan alif lam jadi al-kitab. Jadi ilah jadi al-ilah. Tetapi kita tak jumpa dalam Al-Quran perkataan al-ilah. Kita jumpa ilah, kita jumpa pluralnya alihah. Tapi al-ilah kita tak jumpa. Kenapa? Kerana al-ilah tu dalam sebutan orang Arab dah jadi Allah. Jadi maknanya ilah yang bermakna Tuhan itu bila masuk alif lam kat depannya jadi Allah, itu asalnya adalah ilah. Diidghamkan al-ilah jadi Allah. Jarang-jaranglah orang Arab sebut al-ilah. Jadi dari situ timbullah perbezaan pandangan. Adakah Allah itu nama khas, memang namanya Allah, ataupun Allah itu adalah Tuhan sebagai panggilan khusus. Jadi Allah itu memang Tuhan. Jadi kalau pakai pandangan yang pertama tadi, maknanya Allah itu memang nama khas, itu yang timbul polemik. Orang bukan Islam nak gunakan Allah dalam teks agama mereka. Sebenarnya mereka nak sebut Allah tak ada masalah, sebab Allah itu Tuhan kita dan Tuhan mereka juga. Tapi bila mereka nak sebut Allah tapi dengan sifat-sifat yang mereka salah faham, Allah itu tiga, Allah itu begini-begini sifatnya, itu yang kita tak setuju. Tapi kalau Allah itu adalah al-ilah, Tuhan dengan sebutan khusus, maka dia memang bererti Tuhan lah. Cuma ketika penggunaan khusus. Ataupun kalau dalam ruminya Tuhan, kalau Tuhan-Tuhan yang banyak itu yang dinisbahkan kepada berhala atau patung dan sebagainya, itu Tuhan. Tapi bila Tuhan dengan huruf besar, T besar, Tuhan, itu Allah sahaja. Itu. Tapi sekali lagi, khusus untuk orang Kristian yang nak gunakan Bible terjemah bahasa Melayu, mereka silap sekali lagi ketika menggunakan Allah dengan makna umum. Kita sebut Allah Tuhanku, mereka sebut Allahku, Tuhan Allahku. Allah tu dah dapat terima khas, ditambah ku pula ke depan. Jadi dia jadikan Allah tu terjemahan kepada Tuhan sahaja, bukan sebagai nama khusus. Jadi dalam konteks Malaysia ni tak dibenarkanlah. Tapi ada je Bible yang dah terbit bahasa Melayu. Di Indonesia, oleh kerana ramai juga Melayu Indonesia yang beragama Kristian, memang dah berluasa lah mereka guna Allah, Tuhan Allahku. Kadang jumpa tu berjalan tulis macam tu. Jadi ini kekeliruan mereka. Ala kulli hal, kita di Malaysia tak bagi guna secara rasmi, tapi kalau mereka guna sahaja juga, terutama di Borneo, Sabah, Sarawak, dan mereka pun dah guna di Indonesia, kita boleh jadikan dia kesempatan untuk dakwah. Nak sebut Allah boleh, tapi sifatnya Allah itu adalah Esa, Allah itu satu, Allah itu bukan Nabi Isa dan sebagainya. Baik. Orang Arab Jahiliyah memang dah guna dah Allah itu dengan makna Tuhan yang umum, maknanya Tuhan, dan juga dengan makna Tuhan zat yang mencipta alam ini. Mereka tahu yang mencipta alam ini Allah namanya. Mana mereka tahu? Sebab mereka dulu sesugalanya adalah daripada Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail kan duduk di Mekah. Jadi Arab dahulu ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW memang telah mengenali agama yang benar, sudah ada Kaabah.
Tetapi setelah beberapa ribu tahun berlakulah syirik apabila ada orang yang mula meletakkan berhala di tepi Kaabah. Lama-lama tambah-tambah sampai penuh keliling Kaabah ada 360 biji berhala. Sehinggalah Rasulullah memusnahkan semua berhala itu setelah umat Islam membuka kota Mekah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Tahun 8 Hijrah. Baik. Dalam surah Al-Ankabut Allah Ta'ala sebut, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Padahal jika engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan semua langit dan bumi dan menyediakan matahari dan bulan, pastilah mereka akan menjawab Allah. Maka bagaimanakah mereka masih dipalingkan? Maknanya apa? Maknanya manusia Arab itu tahu Tuhan yang mencipta langit dan bumi Allah. Habis itu Rasulullah dakwah kepada apa? Rasulullah dakwah ajak menyembah Allah sahaja. Jangan sembah berhala, jangan syirikkan Allah. Itu Arab jahiliyah. Manusia di tempat lain mungkin ada yang mengenali Allah sebagai Tuhan pencipta alam, tetapi syirik juga seperti orang Kristian, orang Yahudi, terutama Kristian yang berbangsa Arab lah. Tapi jauh lagi di tempat lain, di Parsi, di India, di China pada zaman Nabi SAW, mereka mungkin tidak mengenali Allah sebagai nama Tuhan, tapi Tuhan telah dipanggil dengan nama-nama yang lain. Maka Islam datang mengajar bahawa Tuhan adalah Allah dan Allah sahaja yang layak disembah. Baik. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kedua-dua nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini daripada asal perkataan yang sama, yaitu perkataan Rahimah, Rahamim. Kemudian ditambah alif nun jadi Rahman. Asalnya Rahim, kemudian jadi Rahman. Kemudian yang satu lagi ditambah ya sebelum mim, daripada Rahimah jadi Rahim. Jadi kedua-dua nama ini sangat terkait kerana asalnya adalah sama. Perkataan Ar-Rahim ada kaitan dengan manusia, iaitu Rahim. Rahim apa? Rahim ibu. Tempat manusia diciptakan. Kita semua duduk dalam rahim. Yang tak pernah duduk dalam rahim ni dua orang je, Nabi Adam dengan Hawa. Yang lain duduk dalam rahim. Bila kita sebut silaturahim, hubungan kekeluargaan, hubungan sama rahim, hubungan darah. Daripada perkataan rahim itu juga datangnya perkataan Rahman. Rahmat, belas kasihan, kesian. Yang ini adalah sifat yang Allah Ta'ala letakkan dalam diri makhluknya. Sebab itu seorang ibu sayang, kasihan pada anaknya. Ada rahmat di situ. Itulah juga nama Allah tadi, Rahman dan Rahim itu berasal daripada Rahman. Bila disebut Rahimah jadi Rahman, dia menunjukkan sentiasa. Sentiasa berbelas kasihan, sentiasa murah. Ar-Rahman diterjemah selalunya pemurah. Sebab apa? Sebab sifat rahmat Allah pada Rahman itulah yang menjadikan Allah memberi nikmat kepada seluruh makhluk, sama ada makhluk itu patuh ataupun ingkar. Yang beriman dapat rezeki, yang kafir pun dapat rezeki, yang taat dapat hidup, makan, minum, yang kufur, yang engkar, yang derhaka pun dapat juga. Itu adalah rahman Allah Ta'ala. Kalau kita banding dengan nama rahmannya dah beza. Sebab apa? Sebab kalau kita sayang, murah kepada yang kita suka, yang baik dengan kita lah. Kalau yang lawan kita buat jahat kat kita tak kesian lah. Tapi Allah Ta'ala rahmat dia pada semua. Itulah Ar-Rahman.
beza dengan rahim? Rahim pula adalah sayang, penyayang. Ulama kata Ar-Rahim ini untuk yang beriman sahaja. Jadi murahnya Allah Ta'ala kepada seluruh makhluk, rahimnya Allah kepada yang beriman, yang taat sahaja, iaitu banyaknya di akhirat nanti. Ada disebut dalam hadis, Allah Ta'ala kata, aku bahagikan rahmatku kepada 100 rahmat. Sesungguhnya Allah mencipta rahmat ketika dia menciptakan langit dan bumi, 100 rahmat. Lalu satu dilepaskan di dunia ini, dan 99 lagi Allah Ta'ala tahan untuk akhirat. Yang akhirat itu untuk yang beriman saja. Yang satu itulah yang berlaku di dunia ini. Manusia saling kasihan, belas, binatang sayang pada anaknya, tak bijak anak dia. Itu satu rahmat itu. Dekat akhirat ada 99 lagi, tetapi untuk yang beriman sahaja, untuk yang taat. Jadi maknanya banyak lagi Allah Ta'ala sedia kat sana. Jadi bila kita membaca Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman, kita dapat fahami, bayangkan betapa rahmat Allah banyak kat dunia ini. Ada suratul Rahman dalam Quran. Kemudian kita sedar juga bahawa kasih sayang Allah di akhirat itu jauh lebih besar, lebih banyak lagi, tetapi khusus untuk yang beriman, yang taat. Baik. Ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian untuk Allah, Tuhan pemelihara semesta alam. Alhamdu daripada perkataan hamidah. Hamidah tu kata kerjanya, maknanya puji. Ditambah alif lam kat depan jadi alhamdu. Hamidah ataupun hamdun maknanya puji. Kadang-kadang kita dengar khatib berkhutbah, alhamdulillah hamdan katsira. Hamdan tu di dalam keadaan tak ada alif lam. Tadi kita terjemah segala puji, sedangkan hamdun tu maknanya puji. Mana datang segala? Kerana di depannya ada al. Dalam bahasa Arab dipanggil kaedah tu alif lam listighraqil afrad. Alif lam yang menunjukkan merangkumi semua. Batu maksudnya terjemahannya adalah segala puji bagi Allah. Kalau hamdan lillah, pujian bagi Allah. Tapi bila alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa sahaja yang puji itu adalah bagi Allah. Maknanya apa sahaja yang kita puji dalam hidup ini, hakikatnya pujian itu kembali pada Allah. Yang kita puji itu benda yang bagus, itu ciptaan Allah. Yang kita puji itu orang yang baik, perbuatan yang baik. Kebaikan itu datang daripada hidayah Allah. Yang kita puji itu benda yang indah. Keindahan itu Allah Ta'ala yang cipta. Yang bagus, semua itu adalah pujian bagi Allah. Apa saja yang kita puji dalam hidup kita ni, hakikat pujian itu adalah pada Allah. Ada disebut dalam hadis yang lain, Rasulullah kata, alhamdu tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ma bainas samai wal ard. Ucapan alhamdu itu memenuhi antara langit dan bumi. Menunjukkan luasnya pujian bagi Allah. Jadi segala puji bagi Allah. Apa saja kita nak puji, hakikatnya Allah yang berhak dipuji. Kemudian Rabbil Alamin, pemelihara semesta alam, pentadbir semesta alam. Mana datang perkataan pemelihara dan pentadbir itu? Perkataan Rabb. Di sini Rabb itu bermakna pemelihara, Tuhan yang memelihara. Sampai di sini kita dapat faham bahawa ada dua perkataan bagi Tuhan dalam bahasa Arab. Satu ilah, yang kedua Rabb. Kadang-kadang kita sebut ilahi, ilahana, ilahi lasulil firdausi ahla, itu ilah. Lepas tu bila kita doa kita sebut Rabbana, Rabbi. Itu perkataan Rabb. Dua-dua dalam bahasa Melayu terjemah Tuhan. Tapi dalam bahasa Arab
sikit. Ilah tu lebih kepada Tuhan yang disembah. Rabb ini Tuhan yang mentadbir, yang mengurus. Sebab tu dalam ayat ini bila kita puji alhamdulillah rabbil alamin, Tuhan yang mentadbir alamin. Tapi bila kita ucap syahadah, kita kata la ilaha illallah, kita tak kata la rabba illallah. Kenapa? Kerana yang kita nak akui dalam syahadah itu adalah kita akan menyembah Allah. Bukan sekadar kita mengakui Tuhan yang cipta semua ni. Kenapa? Kerana kebanyakan syirik adalah dalam aspek ibadah. Dalam aspek penciptaan, pentadbiran alam, ada manusia akui yang cipta alam ni Allah, yang takbir alam ni Allah, tapi mereka sembah lain. Contohnya Kristian, dia tahu yang cipta alam ni God the Father, tapi bila dia nak sembah, dia pergi dekat Jesus. Nampak dia punya divert. Orang lain yang bagi, orang lain yang diterima kasihkan. Cuma dia kata Jesus tu Tuhan juga. Kenapa dia tak pergi kat Tuhan yang asal dia? Ada Tuhan yang satu. Itu syirik. Begitu juga lah penganut agama lain yang ada banyak Tuhan. Sebahagian daripada mereka tahu bahawa yang mencipta alam ni Tuhan pencipta. Kalau dalam Hindu dia ada Siva, Rama, Siva, Vishnu. Tapi dia sembah, dia pilih. Bukan 3 je, ada lagi. Yang dekat Malaysia ni mereka cenderung sembah yang, saya tak ingat Vishnu ke Siva. Vishnu rasanya dewa pemusnah. Dia ada 3 fungsi: pencipta, pemelihara, pemusnah. Jadi di sini dia lebih jaga pemusnah ni. Sebab apa? Yang ni lagi bahaya. Diasing-asingkan. Jadi kalau takut bahaya pemusnah, baru dia sembah. Ini akidah yang tidak benar. Kita, semua sifat itu ada pada Allah, Tuhan yang satu. 99 nama, 20 sifat, beberapa sifat lagi, semua pada Allah. Tapi mereka pecahkan. Lain sifat, lain wataknya, lain individunya. Jadilah syirik. Asalnya cuma membayangkan, tapi kemudiannya jadi terasing. Sebab tu ada kuil yang sembah dewa ni, ni ada dewa ni, lain-lain. Bila dewa ni macam tak layan, pergi sini pula, minta sini. Kita minta dari Tuhan yang sama. Cuma kita diberitahu Tuhan kabulkan. Yang kita tak tahu Tuhan nak kabul bila, segera atau lewat. Tuhan ke Tuhan ganti dengan benda lain, ataupun Tuhan nak sediakan di akhirat. Itu tinggal pada sangka baik kita. Pada masa yang sama, banyak lagi benda lain Tuhan bagi tanpa kita minta. Tuhan bagi juga. Baik, jadi Allah segala puji baginya, pemelihara sekalian alam. Disebut dalam bahasa Arabnya Al-Alamin. Alam satu, alamin banyak alam. Tapi perkataan alam itu asalnya sudah bermaksud makhluk yang selain daripada Allah. Cuma bila sebut alamin, maknanya ada banyak alam lah. Ada alam yang nyata, ada alam yang ghaib, ada alam manusia yang zahir ini, ada alam malaikat, alam jin. Alam jin ni selalu kita sebut alam ghaib. Sebenarnya jin itu tidak begitu ghaib. Sebab apa? Sebab yang ghaib itu adalah yang manusia dan jin tak boleh kesan. Syurga, neraka, akhirat, azab kubur, ini ghaib. Jin pun tak dapat, tak tahu. Cuma jin kita tak nampak, dia nampak kita. Kenapa saya kata begitu? Kerana dalam kisah Nabi Sulaiman wafat, Nabi Sulaiman ni ketika Allah Ta'ala cabut nyawanya, dia masih berpegang pada tongkat. Sama ada duduk ataupun berdiri, tapi dia menahan tongkat dia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran,
Falamma qadaina 'alaihi al-maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ard ta'kulu min sa'atah. Bila kami tentukan kematian kepada Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kematiannya kepada mereka selain daripada anai-anai yang memakan tongkat. Maknanya sama ada Nabi Sulaiman berdiri pegang itu ataupun duduk pegang begini, tongkat itu dimakan oleh anak-anak. Agak-agaknya beberapa hari tongkat di atas tanah anak-anak makan. Sehari tak kan? Seminggu, 2 minggu sampai dia reput patah. Patah lalu jasad dia jatuh. Bila jasad Nabi Sulaiman jatuh, jin-jin tercengang. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut falamma tabayyana, bila nyata kepada jin, mereka berkata, Allah Ta'ala sebut law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adabil muhin. Kalaulah mereka mengetahui perkara yang gaib, tentulah mereka tidak lama berada dalam siksaan ataupun sengsara. Jin-jin itu kan sebahagiannya ditawan oleh Nabi Sulaiman dengan mukjizat baginda, suruh bekerja, masuk syaitan-syaitan yang menjadi penyelam dan sebagainya. Jadi mereka ni takut kepada Nabi Sulaiman kerana Allah Ta'ala kurniakan mukjizat Nabi Sulaiman boleh menundukkan mereka. Jadi mereka teruskan buat kerja walaupun Nabi Sulaiman duduk diam lama. Kenapa? Kerana jasad Nabi bila mati tak hancur. Jadi mereka menyangka Sulaiman masih hidup. Tiba-tiba bila tongkat tu patah, tumbang, lah, tak ada dah orang tua ni. Kalau tahu lama dah kita lari. Sebab orang lain tak boleh kawal jin dengan syaitan. Allah Ta'ala bagi keistimewaan untuk Nabi Sulaiman seorang ni. Nabi Muhammad SAW memang Allah tak bagi. Sebab doa Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Muhammad SAW nak boleh dapat, tapi Nabi ingat itu adalah doa Nabi Sulaiman, lalu dia baginda tidak tangkap syaitan yang ganggu orang sembahyang dalam satu hadis. Jadi maknanya jin pun tak tahu yang gaib. Jin tu tak tahu jasad Nabi Sulaiman dah tak ada roh. Jadi ini menjadi satu pengajaran kepada kita, jangan berlebihan di dalam membesarkan atau mengagumi alam jin. Rasa jin tahu semua, dah. Kita tahu yang gaib. Yang gaib dari pandangan kita tu mungkin adalah yang dia tahu tentang hal ehwal dia, tapi alam gaib, alam malaikat dia pun tak tahu. Kalau dia dengar mungkin 1-2 maklumat, lepas tu dia tambah lalu beritahu kepada ahli nujum. Ahli nujum pun tambah cerita. Lepas tu kadang-kadang kita dengar ramalan ahli nujum ni nampak ada sipi-sipi, macam betul lah, macam mana dia tahu? Mungkin ada yang bagi tahu dia lah. Saya ada satu orang dulu, bapa kepada jiran saya tak pernah jumpa dia. Tiba-tiba dia pergi rumah anak dia, dia boleh beritahu pada anak dia, jiran tu dulu pernah sakit lah. Mana dia boleh tahu? Mungkin ada yang report lah, makhluk-makhluk ni. Bagi report. Tapi dia mungkin memberi 1-2 maklumat yang betul, lalu bila kita mula percaya, maka pembohongan yang lain masuk pula. Ini ada disebut dalam hadis Nabi SAW. Bila syaitan bertenggek sampai ke kaki langit, yang atas sekali dia dengar maklumat daripada malaikat, perbualan malaikat, lalu diberitahu pada yang bawah, kepada yang bawah, kepada yang bawah, sampai 100 lapis. Daripada satu cerita sampai bawah jadi 100. Jadi jangan heranlah kalau ada ahli nujum, tukang telik, bomoh ke, dia boleh beritahu. Kita baru datang, dia kata awak ada masalah jantung kan. Kita pun tanya, macam mana tu boleh tahu? Well, hebat dia. Dia tahu yang tu je, satu je. Yang lain mungkin dah itu merah, kita dah tersilap. Kawan saya dulu pernah, dia sakit, kena santau. Dia pun jumpalah dengan seorang bomoh ni. Bomoh kata, tak payah bagi tahu, awak ada sakit buah pinggang kan? Tak ada tu. Jantung dah tinggi? Tak ada tu. Saya kena santau. Lah, awak tak cakap awal dia ni. Tadi dia kata jangan bagi tahu. Maknanya dia cuba serkap jarang je lah.
Itu belum kita zaman sekarang lagi. Kalau bomoh tu belik Facebook kita dulu, dia tahu dia tengah ada masalah ni, status apa kan, status WhatsApp. Lepas tu dia boleh cerita, kita pun tercengang. Ini hari tu saya rasa dalam 5 tahun lepas ada orang buat apa kita panggil, bukan sketsa lah, dia buat satu kemah, dia letak satu tukang telik kat dalam. Lepas tu orang jumpa dengan tukang telik tu nak mengadu masalah, tiba-tiba tukang telik tu beritahu, awak tengah ada masalah hutang, awak nak jual rumah tapi belum ada orang nak beli. Orang tu tercengang. Bila dia tercengang, lepas tu dia buka tabir. Belakang tu ada orang tengah tengok komputer, tengok Facebook dia. Itu salah satu bentuk orang cari maklumat zaman sekarang lah, ya. Jadi yang kita nak cerita tadi sebenarnya ada macam-macam alam dalam hidup kita ini, ya. Okey, kita dah masuk waktu Isyak. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, saya rasa kita berhenti sekadar tu dulu. Kebetulan pula kita dah habis hujung ayat yang kedua. InsyaAllah kita sambung ayat yang ketiga dalam kuliah akan datang. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.